sebelum nikah Datuk Seri tular di media sosial berkenaan dengan kereta Volkswagen Datuk Seri tu yang warna hijau gelap tu. Ada lagi boleh pakai lagi kan, elok lagi, boleh memandu. Sebenarnya untuk menjaga kereta tu perlukan kemahiran. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sikit dengan semua warga Pening ni, macam mana agaknya Datuk Seri menjaga kereta tu dah lama tu boleh start, boleh jalan, elok lagi tu. Datuk Seri, jom kongsikan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Terima kasih Hikmal. Terima kasih saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid, Ketua Menteri Saudara Chow Kang Yao, Menteri Pendidikan, Menteri Luar apa ada. Saya apa kena mengenal Menteri Luar dengan TVET ni? Ada kerana dia nak promote TVET ini dalam memperkasa training dia. Rubiah, Timbalan Menteri, TKM, rakan-rakan semua. Terima kasih KSU dan seluruh jentera. Saya ucap tahniah kepada Menteri Datuk Rubiah dan KSU kerana memperkenalkan acara memperkasa TVET dan memperkenalkan di kalangan rakyat. Kerana strategi pembangunan kita dan ekonomi madani menekankan umpamanya teknologi tinggi, digital science and technology, food technology, SME, dan semua ini boleh diperkasa oleh TVET. Kita belajar dari pengalaman negara lain. Jerman itu satu-satu negara yang pertama di dunia yang memberikan ruang lebih selain pada bidang akademik, bidang latihan teknologi. Masa itu disebut, yakni sebelum kita kenal TVET, Germany has been far more advanced dalam memberi latihan dan pendedahan. Sebab itu teknologi Jerman, industri Jerman tinggi kerana rangkaian TVET yang diberi, diperkasa. Mana kalau lulusan TVET di Jerman, gajinya itu seringkali lebih tinggi daripada graduan. Barulah kita berubah. Saya ke Pulau Pinang dan lihat inisiatif kerajaan negeri PSDC. Maknanya mengumpul syarikat-syarikat dan industri, beri latihan dan pendedahan. Dan itu mempengaruhi pandangan saya bagaimana boleh kita tingkatkan keupayaan anak-anak kita dalam TVET ini seperti mana dilakukan oleh PSDC. Dan bila kita serahkan tugas ini diketuai oleh Datuk Seri Zahid, nampak dia berikan suatu asakan yang kuat kerana jumlah perbelanjaan untuk TVET bukan kecil, 6.8 bilion ringgit satu tahun. Tetapi belum terangkat Tesla, Elon Musk yang saya gunding baru ini untuk datang. Dari feedback profesional dan pengurusan dia, kata kelayakan anak-anak kita ini handal, disiplinnya, penguasaan pelbagai bahasa itu sebagai kekuatan. Kalau mau ekspor ke China, ada yang boleh bahasa China. Mau ekspor ke India, pokoknya ada bahasa Tamil, selatan India. Bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya ramai yang menguasai. Kepakarannya ada. Tetapi kata kumpulan Elon Musk, ia harus ditingkatkan sedikit lagi tahap kemahiran. Geely dari negeri China yang buat kerjasama dengan Proton, dia kata dia dalam pengalaman dia di puluhan negara di dunia, dia bangga dengan tahap disiplin, kejuruteraan, teknologi anak-anak Malaysia. Tetapi kata dia harus ditingkat lagi satu tapak kemahiran yang harus dikuasai.
Peringkat awal dia akan ambil 300 orang untuk dilatih di Universiti Jili di negara China. Tapi apa yang kita berdapat pengajarannya yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid ialah memberi tumpuan supaya ditingkatkan lagi keupayaan. Memang benar, hampir 93% lulusan TVET dapat pekerjaan. Gajinya, Saudara Zahid, memang lebih tinggi daripada 1,500. Saya cek kebanyakan 1,800 sampai 2,000 ringgit. Tapi tak cukup. Kalau ditingkatkan lagi seperti mana training PSDC, target kita lulusan TVET mesti cecah 2,500 sehingga 3,000 ringgit. Ini yang dijanji oleh Tesla, dijanji oleh Geely, kerana mereka perlu kedua-dua ni saja, termasuk Rongshan dan Aramco yang nak masuk ke Malaysia. Aramco ini syarikat minyak Saudi terbesar. Bulan lalu dia datang pada Energy Asia Conference. Dia bagi tahu saya sendiri, Aramco, syarikat minyak Arab Saudi di antara terpaling besar di dunia, telah buat keputusan untuk perluaskan pelaburan mereka dan kawasan pelaburan dan minyak dan gas di Johor terutamanya. Geely di Perak. Tesla tentunya sekarang ni di Selangor. Dia dah buka ibu pejabat tahun ini juga di Cyberjaya dan tentu di Pulau Pinang. Jadi saudara, kita mesti ambil peluang ini untuk memberi. Apakah langkah yang diambil? Langkah diambil, Petronas minta ambil alih sebahagian daripada TVET. Di Batu Rakit, di Pengerang, di Kimanis, dan satu lagi di Sarawak. 4. Dia ambil alih, dia latih, dan tentunya gaji terus meningkat, kerana yang bekerja dengan Petronas semuanya gaji hampir RM3,000. Proton ambil alih TVET Pekan. Dalam perbincangan sekarang, sebahagian dia ambil alih. Begitu juga lah syarikat-syarikat lain. Itu satu pendekatan. Mana-mana syarikat yang mampu ambil alih seluruhnya atau sebahagian, Jemaah Menteri putuskan jangan ada halangan, jangan ada karenah pentadbiran yang menghalang. Mesti percepatkan dengan syarat dia beri latihan lebih baik. Langkah kedua yang ditumpukan oleh jawatankuasa Majlis TVET Negara yang dipengusikan oleh TPM ialah untuk tambah memperkasa apa kelengkapan yang perlu, apa bidang kecekapan yang diperlukan. Ini saya bagi dalam pengantar ini nak tunjuk bahawa dalam strategi pendidikannya dan latihannya, TVET itu sudah dirubah daripada sampingan kepada suatu tahap yang sama, diberi pertumpuan dengan bidang akademik, dan dalam beberapa bidang untuk memenuhi keperluan Tesla atau Starlink atau SpaceX oleh Elon Musk, dan Geely Proton, dan Petronas Aramco, Petronas Total, Petronas Mitsui. Ia memerlukan latihan TVET dan tenaga dari TVET. Ini berita baik, dan saya harap anak-anak dan pengurusan TVET terima kenyataan bahawa masa sekarang kita buat perubahan yang sesuai untuk menganjak daripada pendekatan lama konvensional pendidikan dalam negara kita. Yang kedua, Volkswagen. Saya bila kahwin dengan Azizah tu doktor di University Hospital. Saya tak setuju, dia pun tak setuju pinjam, nak bangga. Doktor mesti keretanya hebat. Kami tak setuju. Kami ini mewakili satu fikrah daripada awal, bukan saja cinta tetapi pahaman jiwa raga sekali. Bukan saja raga, jiwa yang penting. Tengah jiwa raga, jiwa dia ke tepi, dia tinggal raga. Sebab tu saya jiwa dan raga. Umpamanya bila saya kahwin, dia tahu saya. Masa tu saya Presiden Abim. Saya tak suka hutang. Hidup kita ini gelora, tak tahu ke mana. Ya. Saya pernah masa itu dah masuk ke Munting 2 tahun. Jadi dia setuju, okey,
beli kereta second hand Volkswagen harga RM3,000. Tak ada aircon kereta tu, ya? Dan alhamdulillah, itulah yang menyebabkan kasih dan cinta saya itu lebih mendalam. Bukan kerana harta, ya, bukan kerana kereta, tetapi kerana cinta, sama-sama harungi. Itu dari awal Zahid tahu tu masa tu. Ya. Mana mau seorang doktor yang lulus dari Royal College of Surgeons Dublin kemudian sanggup dengan kereta buruk lama Volkswagen, satu-satunya kereta paling buruk ketimbang atau berbanding semua doktor di University Hospital itu. Tapi kami sedikit pun tidak rasa rendah. Kami masih bangga kerana pertama, tidak hutang. Keduanya, Volkswagen tanda kasih. Itu belum Proton, masa Proton belum ada lagi. Baik. Itu tahun 82. Sebab itu baru-baru ini saya naik dengan dia petang-petang nyanyi lagu cinta setelah sekian lama, tetapi malangnya kerana kereta ju terlalu mahal nak maintain. Maintenance tentu anak-anak Tibet, tetapi kena tukar banyak. Jadi walaupun kita pakai, lama-lama saya terpaksa serah balik, tak boleh maintain. Tapi mana raga kita tukar, jiwa kekal. Itu cerita Volkswagen tahun 82, ya. Tapi yang pengajaran dia apa, sudah? Ini soal budaya. Wang tidak ada, tapi nak tunjuk hutang, dah beban. Tumpuan kita pendidikan anak-anak. Tentunya kita perlu keselesaan. Dia setelah 10-15 tahun kita mampu, belilah kereta yang lebih baik. Tapi peringkat awal tak ada. Saya pun graduate, saya jalankan sekolah swasta untuk rakyat miskin, Yayasan Anda Akademik, Presiden Abim. Masa itu dah mula menjelajah seluruh Asia dan dunia, mewakili Badan Islam Antarabangsa, World Assembly of Muslim Youth, Badan Belia Islam Sedunia, yang berpusat masa itu di Riyadh, Arab Saudi. Azizah doktor sebelum diambil kepakaran mata. Tetapi alhamdulillah kita hidup dengan sederhana. Yang penting, baiti jannati, rumahku syurgaku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rumahku, syurgaku, jiwa dan raga kena ada kedua-duanya. Itu dia. Sambil-sambil kita selami kisah cinta yang amat berhormat Perdana Menteri kita bersama-sama kongsi dengan warga Penang ketiga ini. Baik. Jadi Datuk Seri, kalau saya nak kongsikan sedikit Datuk Seri, untuk pendapatan kan, untuk pelajar-pelajar lepasan daripada TVET ini, sebenarnya kalau ikutkan daripada tekno-usahawan, khususnya daripada TVET Mara, Datuk Azhar, untuk kita punya, dia orang punya income Datuk Seri melebihi RM100,000. Kita berikan tepukan untuk pelajar daripada program tekno usahawan TVET Mara kita. Saya yakin semua boleh dapat pendapatan macam ni Datuk Seri, betul tak? Itu dia. Baik, jadi Datuk Seri, tadi kita dah tanya sedikit pasal Datuk Seri. Kita nak buka pula soalan to the floor. Boleh Datuk Seri? Jadi inilah dia waktunya, saatnya kita berikan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan untuk kemukakan soalan secara terus kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Ruang yang ada untuk sesi bual bicara Community TVET bersama PM kita. Baik, kita persilakan untuk soalan yang pertama daripada anda. Anda boleh angkat tangan. Saya akan tengoklah pilih siapa yang saya nak bagi soalan ni. Okey, kita silakan untuk anda semua. Alright, okey, kita ada di sana. Silakan petugas kita untuk menghulurkan mikrofon. Teruskan. Nama adik. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Aiman Najmi bin Abdul Aziz daripada GIAP Mara Kotaraja dalam kursus Graphic Design Advertising. Saya ingin bertanya kenapa pentingnya TVET pada pandangan Datuk Seri. Terima kasih. Okey Datuk Seri, daripada pelajar kita ni dah bergaduh pula dua-dua. Okey, apa pentingnya TVET ni Datuk Seri? Silakan daripada pelajar kita.
soalan yang cukup bijaksana kita berikan penghargaan pada pelajar TVET itu. Saya nyatakan kita harus bergerak dari teknologi konvensional kepada IR 4.0, Industrial Revolution. Kita mahu menjadi tenaga kerja dan tekno-usahawan sebagai sebuah negara yang berteknologi tinggi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menjelaskan potensi pelabur-pelabur yang masuk ke Malaysia. Mereka memerlukan tenaga mahir, tenaga yang berketampilan. Hanya TVET saja yang boleh memberikan dukungan kepada peluang pekerjaan ini. Rebut peluang ini. Ya, soal jahitan masih penting. Soal pembukusan masih penting. Tetapi kita bergerak lebih jauh daripada situ, maka kita mahu bahawa tenaga pekerja mahir ini mesti dilatih. Kita lihat pelajar Mahat Tafiz yang hafal 30 Quran menjadi pelajar TVET tetapi menumpukan dalam bidang aviation, penerbangan. Kini pelajar Mahat Tafiz itu menjadi jurutera di dalam bidang penerbangan. Artinya, apapun latar belakang pendidikan kita, jika mereka diberikan pendidikan, diberikan latihan, apatah lagi peluang. Kini seramai 94 orang pelajar TVET itu telah bekerja di luar negara. InsyaAllah target saya, target kerajaan mulai tahun hadapan, kita akan bekerjasama dengan pengeluar-pengeluar kenderaan EV dan juga drone serta yang berteknologi tinggi, termasuklah untuk dulu 4G, sekarang naik 5G, sekarang ini telah diusahakan untuk 5.5G, dalam waktu yang terdekat akan ada 6G. Siapa yang mahu melakukannya? Ianya adalah pelajar-pelajar lepasan daripada TVET. Itulah kepentingan TVET yang ingin dihasratkan oleh pihak kerajaan. Baik, itu dia jawapan yang padu. TVET memang kita katakan penting kepada semua orang dan ianya akan relevan sampai bila-bila pun. Ianya tidak akan lapuk, ianya akan memberikan satu laluan kerjaya yang terbaik kepada anak-anak kita. Sebenarnya TVET ni bukan saja sesuai untuk anak muda, kepada kita sendiri, kepada saya, kepada mak-mak ayah juga boleh untuk mengikuti pengajian TVET, kerana kita pendidikan TVET ni secara holistik semuanya ada. Baik, jadi untuk soalan yang seterusnya, kita buka lagi soalan yang kedua daripada tuan-tuan dan juga puan-puan warga Pening. Tak sabar rasanya nak tanya soalan tu. Kita ada dua orang. Okey, so saya nak pilih abang kita yang situ. Mungkin boleh teruskan. Silakan. Okay, Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Muhammad Wafi Peserta Perwira, tenaga pengajar bagi kursus videografi and visual effect di Giat Mara Kota Raja. Saya ada satu soalan untuk Datuk Seri, iaitu apakah platform yang sesuai untuk tenaga pengajar sebagai kami untuk meningkatkan kemahiran di dalam bagi mengekalkan kami dalam industri untuk IR 4.0. Okay, terima kasih. Itu saja. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Relevan sebab kalau kita nak tingkatkan mutu latihan peringkat akhir TVET, kita kena mula dengan tenaga pensyarah. Jadi kita ada rancangan memanfaatkan UniKL, kerana UniKL tu dia main khusus bidang itu, dan UniKL akan juga selaras dengan beberapa syarikat. Saya akan minta Proton, Geely, saya nanti minta Petronas untuk bekerjasama dengan UniKL, dan ada program training khas kepada pensyarah-pensyarah TVET, dan akan mulakan, kalau rencana kita mula tahun depan, tapi saya ingat kita kena percepatkan dalam masa singkat ini. InsyaAllah saya minta Kementerian Kewangan tambah dana untuk UniKL khusus untuk melatih pensyarah-pensyarah TVET. Terima kasih. Ini program penting. Kita bincang tadi macam kita dengar Datuk Zaid sebut, kita nak tingkatkan keupayaan. Langkah pertama ialah
sinergi dengan sektor swasta seperti mana yang PSDC buat di Pulau Pinang. Itu satu part. Kita tak boleh paksa swasta ambil alih TVET ni. Ya. Dia beratus berapa di Kementerian Pendidikan berapa? Sekolah TVET dan TVET ni 400 lebih. Yang your ministry 250. Ini termasuk kementerian belia, pelbagai kementerian. Kementerian luar tak ada, Zamdi. Baik. Jadi kalau begitu, langkah dia apa? Kita train. Ya, maknanya kalau sempat akhir tahun ini, hari esok insya-Allah Kementerian Keuangan akan bincang dengan Kementerian KSU, ya. You please remind KSP bahawa ada peruntukan khas untuk melatih. Tapi UniKL akan pastikan kerjasama dengan badan-badan saya sebut tadi supaya input itu ditambah dan latihan pengkhususan tingkat tinggi itu diperluaskan kepada ramai pelajar-pelajar TVET di seluruh negara. Terima kasih. Baik, itu dia High TVET daripada UniKL, dan juga pastinya kita memberikan satu kursus ataupun peningkatan kemahiran kepada tenaga-tenaga pengajar kita. Macam mana kalau kita nak menyalurkan ilmu kepada pelajar-pelajar kita, sekiranya kita nak meningkatkan ilmu para pensyarah. Jadi itu perkara pertama yang perlu kita lakukan. Kita akan bersama sinergi dengan industri, kita bagi ilmu yang terbaik seiring dengan kehendak industri daripada tenaga pengajar pensyarah, dan akhirnya akan turun kepada para pelajar kita. Itu yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika ini. Baik, daripada pelajar terus kepada tenaga pengajar, kita teruskan lagi soalan Datuk Seri, boleh ya? Baik, kita buka lagi soalan untuk tuan-tuan dan juga perempuan ketika ini. Sabar dulu sekejap. Untuk soalan yang berikutnya, soalan yang ketiga, silakan angkat tangan. Wanita. Okey, so yang tu wanita tu terus berdiri, Datuk Seri. Semangat tu. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Nur Atika Fitaria sebagai ibu. Pada pandangan Datuk Seri, adakah TVET ini merupakan laluan pendidikan yang tepat buat pelajar-pelajar lepasan SPM, dan bagaimana TVET mampu menarik minat pelajar menyertai bidang ini? Baik, Datuk Seri. Mak ayah dia, Datuk Seri, risau anak-anak dia orang ni, TVET ni. Datuk Seri, macam Datuk Seri? Bagi keyakinan, Datuk Seri. Terima kasih. Dia kalau ikut sekarang ini, minat ke TVET tu ramai juga. Sebab tu jumlahnya ratus ribu ke situ. Tetapi kadang-kadang dia pergi itu dia tidak dengan semangat. Dia rasa ini kategorinya lebih rendah daripada diploma atau universiti. Kita nak betulkan persepsi itu. Kerana kalau ikut negara ini, seperti mana disebut tadi, negara industri 4.0 dan penekanan terhadap teknologi digital dan teknologi makanan, jadi semuanya ke arah latihan TVET. Jadi kalau kita dah mula rencana ini, bukan saja perkasa TVET, tapi tingkatkan mutu latihan dan tinggikan gaji mereka. Saya ingat dengan sendirinya minat ke TVET itu lebih. Cuma ada beberapa perubahan yang kawan-kawan pengurusan di TVET, kementerian masing-masing harus terima kenyataan. Cara dan kaedah lama harus diubah suai sedikit, ya, supaya latihan itu dapat memenuhi keperluan pasaran. Dia tidak boleh ada mismatch keperluan industri dan keperluan latihan. Kita nak elak bagaimana? Biar industri sendiri bagi tahu. Seperti mana PSDC dan Proton dan Petronas saya sebut tadi, industri sendiri bagi latihan, dia bagi sijil, kemudian dia ambil pekerja itu. Jadi terjamin begitu rupa. Tapi itu hanya sebahagian. Sebahagian lagi saya katakan tadi, latihan tambahan kepada pensyarah, tingkat kemahiran dan keperluan. Dan saya jangka kalau ini menjadi penekanan kerajaan perpaduan sekarang, kedudukan TVET dan minat ke TVET dengan sendirinya akan meningkat. Tetapi kita tidak boleh paksa pelajar-pelajar tu dia ikut minat dan naluri dia. Setengah orang dia suka teknologi,
Setengah dia suka industri, setengah orang dia suka liberal arts, setengah suka falsafah. Itu anak-anak harus berikan sedikit kelonggaran, ruang untuk memilih bidang masing-masing. Tetapi sebagai kerajaan, sebagai ibu bapa, kita harus dorong mereka ke bidang dan lapangan yang boleh menjamin masa depan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Itu dia risau kadang-kadang kan ibu bapa ni. Itulah dia yang sering kali bermain di minda bagaimana anak mereka ini, kerjaya mereka selepas belajar. Tapi apa yang disuarakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri, kerisauan itu harus kita tolak ke tepi. Sebab kerajaan Malaysia Madani sentiasa memperkasakan dan juga mempertingkatkan TVET untuk anak-anak bangsa kita. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh sekali lagi tuan-tuan puan-puan. Baik, okey. Seterusnya kita buka lagi soalan untuk hadirin sekalian, tuan-tuan dan juga puan-puan semua. Okey, depan dah pergi, kita ke belakang pula sekali kat sana itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator. Okey, saya daripada saya minta maaf. Saya Siti Dahlia binti Nordin, wakil industri. Kita di pihak industri memang memerlukan pekerja yang berkemahiran, lebih-lebih lagi dengan pengurangan tenaga kerja asing. Jadi soalan saya kepada Datuk Seri, bagaimanakah kami dapat memainkan peranan yang aktif untuk bersama-sama kerajaan bagi menjayakan TVET agar situasi kekurangan pekerja ini dapat diatasi? Itu sahaja Tuan Datuk Seri. Terima kasih. Baik, daripada industri pula yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri sahut soalan itu. Silakan. Terima kasih yang bercakap ni bagi pihak majikan untuk mencari pekerja berketerampilan, artinya pekerja mahir. Jadi dalam soal ini, Pulau Pinang beruntung mempunyai seorang Ketua Menteri yang sangat proaktif, Yang Amat Berhormat Chow. Dan majikan-majikan di Pulau Pinang sentiasa menanti pekerja-pekerja yang berkemahiran keluaran TVET. Kolej Perda di Pulau Pinang, giat mara pelbagai-bagai giat mara di Pulau Pinang. Kita berikan tepukan bergemuruh untuk giat mara. Tepukan untuk Kolej Perda. Kerajaan Perpaduan menyediakan ini semua. Tapi kenalah, bila gong telah dipalu, gendang telah dipukul, 12 hari bulan Ogos, kena kuatkan Kerajaan Perpaduan di Pulau Pinang. Betul tak? Jadi dalam keadaan itu, kita harus bersyukur. Kerajaan sangat komited, disebutkan tadi 2 kali oleh Yang Berhormat PM dan saya sendiri, 6.8 bilion. Maka biarpun peluang pekerjaan tadi keboleh pasarannya 92.5%, tetapi selebih daripada itu, ada yang masuk dalam bidang tekno usahawan, ada yang melanjutkan pelajaran termasuk tenaga pengajar. Saya mahu supaya tenaga pengajar ini skim perkhidmatan mereka mesti sama taraf, kalaupun tidak lebih, berbanding dengan skim perkhidmatan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Pengajian Tinggi. Maka kita menunjukkan tenaga pengajar bukan saja cemerlang dalam bidang akademik, tetapi kita juga cemerlang dalam bidang lapangan. Maka saya fikir elok diberikan insentif yang lebih tinggi kepada tenaga pengajar ini, insya-Allah. Jadi saya tahu yang datang ke program pada hari ini bukan saja daripada Pulau Pinang, ada juga daripada Kedah. Kedah pun 12 hari bulan ni. Datang daripada Sarawak pun ada. Ya, jadi pada seluruh negara, sila beritahu bahawa Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri terus komited untuk membantu generasi baru di Malaysia ini untuk memperoleh peluang pekerjaan, terutama dalam bidang TVET. Kita beri penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekali lagi. Baik, terima kasih.
penutupnya, yang pertama terima kasih. Tengok dalam sesi ini, terima kasih kepada Menteri dan KSU dan SS dan semua yang hadir. Kita tumpu apa? Kerajaan ini tumpu program ekonomi dan masa depan anak-anak. Kita tak guna majlis ini nak serang, nak maki orang, nak cerca orang. Tanya program, tidak ada. Apa masa depan anak-anak muda, pekerjaan, industri, tidak ada. Apakah mereka boleh bawa pelaburan lebih baik di Pulau Pinang ketimbang berbanding dengan kerajaan Pulau Pinang sekarang? Tidak ada. 2 minggu lalu saya jumpa pelabur-pelabur Jepun yang memang ada di sini. Di Pulau Pinang, di Selangor, di Johor, Perak dan Kulim High Tech. Saya bagi penjelasan tentang dasar kita, insentif kita dan kerjasama kita, termasuk pelatih-pelatih Tibet. Dan apa jawapan mereka dalam perjumpaan itu? Syarikat yang sedia ada dari Jepun akan menambah pelaburan 20 bilion ringgit di Malaysia. Apa relevan dengan anak muda? Mana peluang pekerjaan bertambah? Apa kaitan dengan Tibet? Maknanya keperluan anak-anak dalam bidang khusus itu bertambah. Dan sebab itu kita galakkan industri untuk masuk ke Tibet. Beritahu dan ada sinergi. Dan ini ada kaitan dengan masa depan kita. Saya boleh pilih untuk bercakap soal politik, jawab serangan-serangan mereka. Tetapi saya pilih bersama Datuk Seri Zahid untuk manfaatkan waktu ini, terangkan apa dia dalam satu bidang khusus. Nak tentukan masa depan anak-anak kita terjamin. Kalau pihak lain, pembangkang datang dan dia kata, oh kami ada program Tibet yang lebih baik. Tak ada. Tak pernah kita dengar kupasan-kupasan itu. Ini kita fikir masa depan kita. Ni nak gaduh, nak musuh Cina. Nak katanya ni musuh Islam, musuh Allah, kita boleh bercakap lah. Tetapi ukurannya bil amal. Bukan saja percakapan lima taqulu ma la taf'alun. Ya, kita boleh bicara, niat kita baik, angkat martabat umat Islam dan orang Melayu, jamin kebahagiaan, keselesaan semua kaum Cina, India atau Dayak, Iban. Tetapi bagaimana kita ukur? Dari programnya, dari amalannya. Dalam Tibet saja berapa kali Datuk Seri Zahid bawa ke kabinet. Tiap kali ada mesyuarat majlis, bawa laporan. Kita perlu ini, kita perlu perkara ini. Dan laporan apa yang Proton dan Petronas dan lain-lain buat. Maknanya kita pantau. Kita ada anjakan daripada apa yang dilakukan sebelum ini, supaya ditingkatkan keupayaan kita. Saudara, ini dia erti kerajaan. Ini hanya artinya tata kelola. Sebab itu ada orang benci, terutama bekas-bekas tokoh, menteri-menteri lama, menteri kewangan lama, Perdana Menteri, semua marah saya sebab saya bercakap tentang tata kelola dengan rasuah. Belanja untuk Tibet berapa? 6.8 bilion ringgit. Tapi kalau wang itu disakau, kontrak lagi, sampai kiamat kita tak boleh majukan negara ini. Sebab itu, bagi kerjasama, saudara bagi mandat, saya jamin insya Allah kita akan pertahan negara ini supaya jangan ada curi dan sakau dalam negara ini. Bagi anak-anak muda Tibet yang minta gaji berapa? Dari 2,000 naik 200 Tapi pembesar-pembesar kaya berbilion-bilion. Bilion ringgit ambil dari mana? Dari bersaku wang negara. Sebab itu saya kata kita kena lawan. Hentikan amalan ini. Dari mana seorang mantan menteri ada 2 bilion ringgit? Dia berniaga, menang loteri tiap hari. Saya tekad dengan sokongan terutama anak-anak muda, guna kuasa sekat, jangan lagi ada amalan jahat yang rosakkan negara ini.
Orang muda patut lebih laju daripada saya bab ini. Kemudian kalau kita boleh selamat, kita boleh tambah. Cuba fikir aksat je cakap. Rubiah faham cakap Kedah. Fikir aksat aja. Saya ambil alih kerajaan. Hutang 1.5 triliun. Defisit 5.6%. Wang tidak ada. Tapi macam mana wang ada? Macam mana boleh kita jimatkan? Rumah tentera rosak, buruk. Saya lulus tambahan 200 juta. Rumah polis dan PGA teruk kedudukan dia. Semalam saya umum 200 juta ringgit. Dan bukan umum macam dulu. Umum semalam, hari ini Kementerian Keuangan keluluskan dan pelaksanaan projek. Fadlina ada, Menteri Pendidikan. Sekolah kita tandas rosak. Sekolah di Tibet tandas rosak. Berapa tahun? Puluh tahun dah. Saya kata tahun ini 2023, sekolah Melayu, sekolah Tibet, sekolah Tamil, sekolah Cina, saya tak peduli. Ada rosak, kita repair. Dan untuk sekolah dan klinik berapa jumlah? 1.4 bilion ringgit. Pergi je sekolah ada tanah rosak. Ini anak-anak kita. Ini masalahnya bila jadi orang besar, dia fikir anak saya dengan anak orang lain-lain. Saya jadi Perdana Menteri, kalau anak orang di Jawi, sekolah Melayu ke, sekolah Tamil ke, kalau ada tanda rosak, saya rasa saya bertanggungjawab. Tahu tak? Itu beza dia. Buat apa aku jadi Perdana Menteri, anak mengaji di sekolah tandas pun tak ada, tak malu ke? Ini sebab dasar kita sekarang berubah. Dan ini yang dibuat dengan kerjasama kerajaan negeri Pulau Pinang. Sebab itu bagi saya, kerjasama kerajaan persekutuan dengan Pulau Pinang dan kerajaan negeri-negeri kena selari. Senang kita buat kerja. Dan kerja untuk apa? Untuk sakau? Tak. Untuk ambil tanah? Tak. Untuk ambil projek? Tak. Untuk bantu rakyat, termasuk Tibet yang kita bincangkan tadi. Dan khusus untuk Pulau Pinang, kita tengok pelaburannya, kecekapannya, industrinya, peluang pekerjaannya. Ramai orang Kedah main kerja di Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab lebih maju di Pulau Pinang. Sebab itu dia pada kebut nak ambil alih Pulau Pinang. Ni, jagalah negeri hampa masing-masing. Saya, Datuk Zahid, kami jaga semua. Tapi masing-masing negeri jaga. Saudara Ketua Menteri Chow, dia jaga Pulau Pinang dengan baik. Kalau dia kerja dengan baik, tak ada cerita sakau, tak cerita zalim, tak cerita menindas, bagilah sokongan supaya kita boleh buat kerjasama yang baik di antara persekutuan dan negeri. Ini saya nak sampaikan. Saya ucap terima kasih. Kalau orang tanya tengok Pulau Pinang, kita tumpu soal latihan, teknologi baru, teknologi maklumat, digital, teknologi makanan, dan kita tengok kejayaan anak-anak muda kita di Giat Mara, Tibet, dan saya terima kasih dan bangga dengan sumbangan anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.